wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung lagi pada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi, yang mana kita sampai dekat mana? Kita pada qauluhu wal hukmu qauluhu wal hukmu. Jadi kembali kepada matan Syekh Al-Hudhudi ni, qaul syarih, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal hukmu itsbatu amrin aw nafyuhu. Permula hukum itu ialah mengisbatkan perkara atau menafikannya, menafikan perkara. Okey. Qauluhu, kata muhasyi kita rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini, qauluhu wal hukmu itsbatu ila akhirih. U'turida hadha at-ta'rifu, maka diiktiraf ta'rif ini. Ta'rif hukum tu isbatu amrin aw nafyuhu. Jadi sebagaimana maklum, kitab kita ni bila baca hasyiah ni begitulah, banyak datang irad, banyak datang i'tirad dan ada jawab. Ada irad, ada jawab, ada i'tirad, ada jawab. Itu yang kita kena biasa dengan uslub hasyiah pada kebanyakan begitu. Jadi sebab itu pada awal kita sebut bahawa fokus kita ialah membaca hasyiah. Adapun berkaitan dengan akidah itu memang akan disebut nanti secara perinci lah. Cuma untuk penumpuan akidah itu mungkin boleh lihat kepada kuliah-kuliah asatizah kita yang lain, jazahumullahu khairan, yang menceritakan berkaitan akidah. Terutamanya bagi orang yang baru ataupun nak mendalami ilmu akidah, maknanya lebih sesuai lah kuliah-kuliah yang menumpu sepenuhnya kepada berkaitan akidah. Adapun kitab kita ini akan begitulah, ada i'tirad, ada jawab dan seumpamanya. Maka u'turida hadha ta'rifu, diiktiraf ta'rif ini. Ta'rif ini ada kritikan, ada bangkangan, bi umurin, dengan bi umurin arba'atin, 4 perkara, 4 iktiraf sini. Nampak tak? Jadi seakan kita diajar di sini bagaimana pemikiran kritis. Membaca hasyiah ni antaranya ialah diajar macam mana cara berfikir. Ulama berfikir bukan cara sutih sekali lalu aja, dia fikir mendalam, dia fikir halus. Ini yang kita dapat dan kita cuba daripada pembacaan kitab hasyiah. Okey. Maka ada 4 sini. Al-awwalu, yang pertama, annahu ghairu mani'in, bahawa ta'rif itu tak mani'. Mani' apa maksud? Dalam memantik, ta'rif itu al-haddu sepatutnya jami' mani'. Jami'un, menghimpunkan, li afradi al-mu'arraf. Wa mani'un min dukhuli ghairiha fi ta'rif. Nampak? Jadi jami' iaitu menghimpunkan segala afrad, segala benda dalam ta'rif tersebut. Mani' pula dia menghalang daripada yang bukan dalam ta'rif masuk dalam ta'rif. Okey. Jadi pertamanya, i'tiraf pertama, ta'rif ini tak mani', dia tidak menghalang. Tak menghalang hak lain daripada masuk.
dalam ta'rif. Kenapa? Lisidqihi biqaulika Zaidun la Zaidun. Ha. Kerana benarnya ta'rif itu dengan perkataan kau Zaidun la Zaidun. Ni bukan Zaidun la Zaidun maksudnya. Bukan Zaidun la Zaidun. Zaid satu contoh, la Zaidun contoh kedua. Kenapa? Fa innal awwala, kerana yang pertama isbatu amrin. Mengisbatkan sesuatu. Wathani, yang kedua nafyuhu. Wathaniya, yang kedua ialah nafyuhu. Menafi Zaid. Tidakkah bila kita kata Zaid itu kita mengisbat? Zaid itu pun mengisbatkan. La Zaid, tidakkah itu menafikan Zaid? Maka itu hukum ialah isbat perkara. Atau nafi, la Zaid nafi, Zaid isbat. Jadi dia kata ma'a wal hal anna dhalika laisa minal hukmi fi syai'in. Dia bukan sesuatu hukum pun, tu bukan hukum pun. Zaidun bukan hukum. Tapi kalau tengok pada takrif, itu isbat dan itu nafi. Padahal itu bukan hukum. Bagaimana jawabnya? Wa ujiba, dan dijawab. Okey. Dijawab bi anna fil ibarati hadfan bi anna fil ibarati hadfani. Hadfani. Anna fil ibarati bi anna fi ibarati hadfani. Dua benda yang dihazaf. Okey, patutnya nampak anna fil ibarati hazfani. Kalau ikutnya bi anna fil ibarati hazfaini. Sebab dia isim anna muakhir tu. Anna fil ibarah hazfani. Ay anna hazfaini fil ibarah. Ada di sana dua benda yang dihazaf. Ada nuskhah yang dengan ya tak? Siapa yang ada nuskhah dengan hazfaini? Siapa yang ada nuskhah dengan hazfaini? Ada tak yang nuskhah dengan hazfaini? Kalau ikutnya apa nama ni? Dia jadi isim anna lah tu. Jadi isim anna. Bi anna fil ibarati hadfaini. Isim anna muakhir. Okey. Pada ibarat tu ada dua benda hazaf. Apa dia? Wat taqdiru, takdirnya isbatu amrin li amrin. Satu. Au nafyu amrin an amrin. Tabaq haladhi hazfaini. Betul. Alhamdulillah. Nampak tak? Jadi antara benda yang kita nak baca kitab lama ni, kita kena wa'i. Kena perhati. Itu tadqiq. Kita kena tadqiq pada ibarat tu. Nampak tak? Kena tadqiq pada ibarat. Ni kadang tabak ni. Syekh betul. Syekh Syarqawi cakap betul. Cuma pada salinang tu tengok hazfai ni. Okey, jadi di situ hazfai ni. Habis. Jazakumullah khairan. Okey. Takdir dia apa? Itsbatu amrin au nafyu amrin an amrin. Isbatu amrin li amrin, satu. Au nafyu amrin an amrin. Dua benda yang dihazaf pada yang pertama, pada yang kedua. Nampak? Jadi perkataan al-hukmu isbatu amrin au nafyuhu tu maksudnya isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu, ay nafyu amrin an amrin. Jadi ada benda yang dihazaf, dua perkara yang dihazaf tu. Maka bila begitu tidak timbullah bahawa itu jawapan kepada Zaidun dengan la Zaidun. Itu bukan hukum. Sebab apa? Dah kalam ta'rif tu isbatu amrin. Tak, pada ta'rif tu mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu. Kalau Zaid saja, dia tidak panggil isbat. Mana hukum ke atas Zaid itu? Zaidun maujud. Nampak tak? Au nafyuhu, atau nafi mana? La Zaidun. La Zaidun apa? La Zaidun maujud ke? Nampak? Okey, habis. Athani, i'tiraf yang kedua pula.
annahu, bahawa sesungguhnya takrif itu ghairu jami'in. Takrif itu tak jami', tidak menghimpunkan bagi afrad al-mu'arraf. Dia tidak menghimpunkan segala benda yang termasuk bagi benda yang nak ditakrifkan. Kenapa? Li'anna qawlahu au nafyuhu ni, perkataan musannif au nafyuhu a'idun 'alal amril awwal, kembali kepada al-amr al-awwal. Itsbatu amrin au nafyuhu, ha ni kembali kepada ni kan, atau menafikannya, menafikan perkara. Dahnya tu dhamir kembali pada sebelumnya lah. Maka fayakhruju, maka keluarlah perkataan kau, fayakhruju qauluka, maka terkeluarlah dengan takrif itu oleh perkataan kau, Zaidun laisa biqaimin. Zaid tidak berdiri. Ni perkataan kau ni. Zaidun laisa biqaim. Zaid tidak berdiri. Tidakkah itu hukum atas takrif itu? Dia kata tak termasuk hukum. Sebab apa? Maka keluarlah perkataan kau, Zaidun laisa biqaimin min awalil amri. Ini qaid dia. Perkataan kau tu hal keadaannya. Min awalil amri ni ay hala qaulika dzalika hal keadaan kau berkata demikian itu min awalil amri. Hala qaulika min awalil amri. Keadaan perkataan kau sebut itu awali amrin, mula-mula sekali, min ghairi an yataqaddamahu itsbatul qiyami lahu, tanpa terdahulu mengisbatkan qiyam baginya. Nampak? Bagi perhatian molek ni, payah ni. Kita hok baca ni nak faham lah ni. Tapi nak bagi faham tu nak tahu apa yang bermain dalam pemikiran dan pemahaman sahabat-sahabat sekalian asal ikhwah sekalian ni. Nak cover gini. Perkataan kita Zaidun laisa biqaimin. Kalau kita mula-mula cakap Zaidun laisa biqaimin, Zaid tidak berdiri. Min awalil amri, cakap mula-mula, awal perkara kita bercakap itu tanpa mendahului oleh isbat qiyam. Okey. Hak tu tidak termasuk kalau kita lihat pada takrif, betul-benar takrif. Macam mana? Al-hukmu, dia kata isbatu amrin au nafyuhu, ataupun menafikannya, menafikan perkara, mengisbatkan suatu perkara atau menafikan perkara itu. Terjemahnya menafikan perkara itu, perkara tadi. Sekarang ni kalau tengok kepada takrif dia, maknanya kita kena nafi benda hak kita isbat. Hukum ialah mengisbatkan satu perkara atau menafikan ia perkara yang kita isbatkan tadi. Jadi kalau tengok betul, kalau faham betul lah ni, faham betul kepada takrif itu yang menjadi poin iktiraf ni. Kalau gitu, kalau seseorang itu awal-awal dia nafi dah. Awal-awal dia nafi dah min awali amrin, tanpa terdahulu oleh isbat qiyam. Contoh, Zaidun laisa biqaimin, dia mula-mula kata gitu, tak sebut sebelum itu Zaidun qaimun. Tak, Zaidun qaimun wa Zaidun laisa biqaimin. Itu memang dia menafikan hak mula-mula. Sekarang ni tanpa ada mengisbatkan sesuatu, awal perkataan dia Zaidun laisa biqaimin. Tidakkah itu terkeluar daripada takrif yang disebut oleh musannif di sini? Kalau tengok secara literal lah. Tengok secara literal. Sebab itu dia kata itu ghairu jami'in. Kenapa? Li'anna qawlahu aw nafyuhu tu a'idun 'alal amril awwal. Itu i'tiraf dia. I'tiraf pada nafyuhu ni lah. Nafyuhu ni kembali pada perkara pertama. Nak nafi mesti isbat dulu. Sekarang ni kalau orang tu nafi pada mula-mula, orang tak panggil menafikan yang telah mensabitkan. Maka dia tidak jami'. Wa ujiba, dan dijawab. Wa ujiba bi anna adh-dhamira a'idun 'alal amri min haitsu huwal amru la 'alal amri alladhi jara 'alaihi al-ithbatu. Bahawa dhamir yang kembali, dhamir nafyuhu tu kembali kepada al-amru dari segi dia tu amrun. Kembali kepada perkara dari segi dia tu semata-mata perkara.
bukan kembali kepada amrul ladzi jara alaihi isbat, perkara dari segi yang berlaku atasnya pengisbatan. Jadi nafihu ni bukan kembali pada amrun yang kita isbat ni. Nafihu ni kembali kepada mutlaqul amr. Al-amru secara mutlak. Nampak tak? Bukan kembali pada hak ni. Faham? Jadi i'tirad tu ada jawapan. Tak kenalah i'tirad itu. Bi anna adh-dhamir a'idun 'ala al-amri min haitsu huwa al-amru la 'ala al-amri alladhi jara 'alaihi al-ithbat. Maka bila begitu, apa yang berlaku pada kalam musannif rahimahullah itu, fayakunu fihi istikhdamun, maka berlakulah pada ibarat itu istikhdam. Ini dalam ilmu balaghah dipanggil uslub istikhdam. Apa di istikhdam? Dia buat mari dah takrif. Wa huwa wa huwa an yuzkara, bahawa dia wa huwa an yuzkara asy-syai'u bima'nan wa yu'adu alaihi wa yu'adah. An yuzkara asy-syai'u bima'nan wa yu'ada alaihi adh-dhamiru bima'nan akhara. Jadi itu makna istikhdam. Istikhdam tu maksudnya kita menyebut satu perkara dengan satu makna, sebut satu kalimah, membawa satu makna. Kemudian kita datangkan dhamir yang kembali kepada kalimah tu tapi makna yang berbeza. Nampak? Jadi di sini kita sebut amrun. Amrun ada makna dia. Kemudian kita datangkan dhamir yang kembali kepada amrun tapi makna dia makna bukan amrun yang tadi, amrun dengan maksud umum. Jadi panggil istikhdam an yuzkara syai'u bima'nan wa yu'ada alaihi adh-dhamiru bima'nan akhara. Menyebut satu perkara dengan satu makna tapi dan mengembalikan ke atasnya dhamir tapi dengan makna berbeza, makna yang berbeza. Dia kaqaulihi, dia buat datanglah kalam syair. Idza nazala as-samaa إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء, apabila turunnya as-sama'. As-sama' ni hujan lah. Bi'ardin, pada bumi satu kaum, satu tempat, bumi satu kaum. Ra'ainahu, nescaya kami jaganya. Jaga apa? Kami jaga tumbuhan tersebut, tanaman tersebut. Wa in kanu ghidaba, walaupun mereka enggan, mereka tidak suka. Jadi apabila kami turun hujan, bila turun hujan pada satu tanah bagi kaum, maka kami peliharakan atau jagakan tumbuhan tumbuh walaupun mereka suka tak suka, ridha tak, itu urusan Tuhan. Okey, di sini istikhdam. Mana istikhdam pada hak ni? Fa innal murada bis sama'i, yang dikehendaki dengan as-sama' ini al-ghaithu. Annal murada bis sama'i al-ghaithu, iaitu hujan. Wa bid dhamiri fi ra'aina, kami pelihara, kami ra'i dia, kami jaga, kami pelihara. Dhamir pada ra'aina tu yang dimaksudkan ialah an-nabatu, ialah tumbuh-tumbuhan. Jadi itu dipanggil istikhdam. Bi khilafi shibhil istikhdam, lain dengan shibih istikhdam. Ni istilah lain pula ni. Shibih istikhdam. Tadi panggil istikhdam. Shibih istikhdam macam mana? Fa innahu, kerana sesungguhnya shibih istikhdam dzikru syai' bi ma'nan thumma dzikruhu thaniyan bima'nan akhara, iaitu menyebut sesuatu dengan satu makna, kemudian menyebut lagi perkara itu tapi dengan makna lain. Dengan makna lain. Nampak? Jadi di sini pada masalah syibih istikhdam tu diulang. Diulang lafaz tersebut. Lafaz tersebut diulang dengan makna yang berbeza. Zikru syai', menyebut sesuatu dengan satu makna, thumma zikruhu thaniyan, kemudian menyebutnya kali kedua, bimaknan akhar, dengan makna yang lain. Contoh,
ka qaulika, seperti perkataan engkau. Li ainun. Li ainun. Unfiqu minal aini. Li ainun. Aku ada mata. Aku menginfakkan daripada ain, daripada emas. Fa innal murada minal ain. Li ainun. Aku ada ain, mata. Unfiqu. Aku memberi nafkah minal aini. Daripada emas. Harta emas milik aku. Fa innal murada bil ainil al-ula, maksud al-ain yang pertama ni ialah basirah, iaitu mata-mata lah. Basirah ni mata penglihatan lah. Wa bithaniyah, yang kedua al-ain. Minal ain tu, maksud yang kedua tu ainuz zahab, iaitu diri emas. Masalan, bagi contoh, itu dipanggil syibhul istighdam. Okay. Walaysa hadha min qabili. Dan ini juga bukan dari segi seumpama min qabili indi dirhamun wa nisfuhu. Ini juga, kalam ni juga, isbatu amrin au nafyuhu ni bukan dari pihak seumpama macam perkataan kita indi dirhamun wa nisfuhu. Aku ada 1 dirham dan separuhnya. Kama tawahhamahu, sebagaimana mewahamkan dia ba'duhum, oleh sebahagian mereka. Sebahagian ulama kata kalam musannif itsbatu amrin au nafyuhu ni dari bab indi dirhamun wa nisfuhu. Aku ada 1 dirham dan separuhnya. Dia kata daripada bab tu macam gitulah. Jadi sebagaimana mewahamkan dia oleh sebahagian ulama. Kenapa muhasyi kita kata bukan sama macam ibarat indi dirham wa nisfuhu? Li'anna ad-dhamira fi wa nisfuhu tu, dhamir pada nisfuhu tu, wa nisfuhu tu, la yasihhu auduhu ala dirhami al-awwal. Tidak sah dia kembali kepada dirham yang pertama. Tak sah. Saya ada 1 dirham dan separuhnya apa? Separuh dirham pertama. Kalau separuh dirham pertama, nak kira mana tu? Hak tu sedirham ada dah dan separuhnya separuh dirham yang pertama. Bukan. Tidak sah dia kembali pada dirham yang pertama. Wala ala dirhami min haitsu huwa. Dan tidak sah juga kita kembalikan kepada ad-dirham dari segi dia itu dirham. Min haitsu huwa ay min haitsu kaunuhu dirhaman. Dari segi dia itu dirham sendiri. Makna dengan maksud indi dirhamun. Saya ada 1 dirham. Dan separuh dirham dengan maksud apa-apa dirham. Dirham secara umum. Tak sah juga sebab apa? Lisidqihi, kerana benarlah dia, kenalah dia kepada al-awwali. Bila kata nisfuhu tu kembali pada dirham secara umum, maka termasuklah dirham secara umum tu dirham wak kita ada dosa tadi. Dirham yang telah ada tu, dia tu termasuk pada dirham secara umum. Maka tidak sah dia kembali kepada dirham min haitsu huwa, secara dari segi dia itu dirham secara umum. Wa huwa fasidun. Itu fasid. Nampak? Tak sah nak mana gitu. Bahkan macam mana? Bal ala dirhamin akhara. Tapi dia kena kembali pada dirham hak lain. Dirham yang lain. Aku ada 1 dirham dan separuh dirham hak lain. Bukan separuh dirham yang pertama. Itu kembali pada yang pertama. Atau separuh dirham secara umum. Sebab secara umum tu termasuk dirham pertama. Jadi separuh dirham yang lain. Bal ala dirhamin akhar. Ay nisfu dirhamin akhara. Iaitu separuh dirham hak lain. Yang mana? Nisfu dirhamin akhara. Yang dirham itu mithlil awal. Seumpama yang pertama. Macam dirham hak pertama lah. Okey. Sebab itu dia kata kalam ta'rif ini tidak sah juga dari segi kita nak samakan macam indi dirhamun wa nisfuhu. Okey, habis. Naam, istidrak ini. Ya, namun. Kalau ana nak terjemuh gitulah. Betul lah begitu. Namun yasihhu an yakuna min qabili dhalika. Boleh juga kita kata dia min qabili indi dirhamun wa nisfuhu tu bi'tibari adami kauni dhamiri aidan alal awwali faqat. Dengan iktibar bahawa dhamir itu
kembali kepada adami kau, bahawa tidaklah keadaan dhamir itu kembali kepada hak pertama saja. Jadi kata boleh juga kita kata gitu dengan diiktibarkan bahawa tidaklah keadaan alhamdulillah, tidaklah keadaan dhamir itu kembali kepada yang pertama saja. Nampak? Jadi maknanya isbatu amrin au nafyuhu, au menafikannya. Menafi apa tu? Bukan mesti menafi yang pertama. Nampak tak? Nafilah mana-mana pun. Boleh juga kata dia. Okey, habis. Al-thalithu, yang ketiga. Anna dhikra au fil hududi mamnu'un. Dan menyebut au pada hudud, pada had ta'rif. Pada had ta'rif itu mamnu', itu tidak boleh. Tidak boleh. Nampak tak? Itu maklum tu. Dalam apa nama ni? Ilmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu mantik. Tak, ilmu mantik bab had ni tidak boleh sebut au. Tidak boleh sebut au. Okey. Jadi ini ra' yang ketiga. Ra' yang ketiga. Dia kata anna dhikra au fil hudud mamnu'un. Menyebut au pada hudud, pada had itu mamnu'. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Dalam matan sulam ada sebut ni. Dalam matan sulam ada sebut syarat ini. Okey. Kemudian kata dia, apa jawabnya? Apa jawabnya? Wa ujiba, dan dijawab bi anna mahallal man'i, bahawa tempat tak yang kita kata larang tu, tak boleh itu. Wala yajuzu, dalam sulam disebut wala yajuzu fil hududi dhikru au wa jaizun fil rasmi fadri ma rawaw. Tak? Wala yajuzu dhikru au wala yajuzu fil hududi dhikru au wa jaizun fil rasmi fadri ma rawaw. Maka apa jawapannya? Di sini sebut au ni. Itsbatu amrin au nafyuhu. Disebut au. Maka ujiba bi anna mahallal man'i, tepat yang kata tak boleh tu idza kanat lisyakki, kalau au dengan tujuan syak, au dengan maksud syak, atau dengan maksud syak. Amma idza kanat litanwi', kalau adalah au itu tujuan tanwi', untuk membahagikan nau', untuk menyebut nau', tak? Fayajuzu dukhuluha fir rusum, maka boleh dia masuk dalam rasam. Rusum ni takrif secara bukan had lah. Takrif bukan secara had. Takrif secara rasmi, tak? Secara rusum. Maka bila gitu tak ada masalah. Kama huna. Sebagaimana di sini. Di sini takrif bil rasmi je, bukan takrif dengan had. La fil hudud. Tapi dalam hudud al-haqiqiyah tak boleh. Kalau nak takrif bil had, itu tidak boleh. La fil hudud al-haqiqiyah. Jadi takrif kita ni takrif bil rasmi, bukan takrif bil had. Okey, apa itu al-hudud al-haqiqiyah? Takrif bil had kita panggil. Takrif dengan had. Wahiya allati takunu bidzatiyati, iaitu takrif yang disebut zatiyat. Zatiyat bagi mu'arraf. Takunu bidzatiyati lima yalzamu alaihi. Kerana apa? Kerana lazim ke atasnya min kauni faslil mahiyah, daripada fasal kepada mahiyah. Lazim keadaan fasli. Fasli ni makna takrif kan? Takrif dia ada jinsun, lepas tu dia ada faslun. Jinsun itu kalimah pertama. Faslun itu ialah kalimah-kalimah yang dikaitkan lepas pada itu. Jadi, kerana lazim di atasnya itu bahawa faslul kauni fasli al-mahiyati, fasal bagi mahiyah itu
musawiyan laha, dia itu musawi baginya. Musawi bagi mu'arraf itu. Wa akhassa minha, dan lebih khusus, kadang-kadang dia lebih khusus. Wa akhassa, dan dia lebih khusus minha, daripadanya. Jadi takrif dengan takrif bil had ini benda yang sebut dengan mahiyah. Disebut pada takrif mahiyah. Dan juga ada fasal itu yang sama bagi mahiyah sesuatu itu, ataupun lebih khusus daripadanya. Misaluhu, contoh, dia bagi contoh. Al-insanu hayawanun natiqun au dhahikun. Insan itu hayawan yang natiq, au dhahikun, ataupun dhahik. Okey. Jadi makna ni takrif dengan zatiyah ni. Tak. Maka al-insan hayawanun natiqun au dhahikun. Idza, ini kalau kita andaikan idza furidha anna dhahikan, kalau kita andaikan dhahikan tu jadi faslun zatiyun, jadi fasal yang zati. Fasal yang zati, yang memang daripada takrif itu. Fasal yang zati. Maka fanatikun min haitsu kaunuhu faslan lil mahiyah, natik ni jadi fasal bagi mahiyah. Mahiyah apa nama ni? Al-insan tu lah. Insan tu hayawanun natik, hayawan umum. Natik itu, dia itu fasal menerangkan yang sama dengan mahiyah. Kaunuhu faslan lil mahiyah musawin laha. Dia itu sama kepada mahiyah tu. Tidakkah al-insanu an-natikun? Kalau kita kata al-insan natikun, sah tak? Sah. Sebab natikun tu memang memang dah ada dalam natikun tu hayawan. Jadi natikun ini, fasal ni dia sama dengan insan. Kalau hayawan saja jins umum lagi. Al-insan hayawan. Tak tepat tu. Sebab apa? Sebab umum. Dia tidak mengeluarkan benda-benda yang lain. Jadi bila kata natik, fasal ini sama dengan mahiyah yang mu'arraf itu, al-insan. Min haitsu, dari segi wa min, okey, selesai. Min haitsu kaunuhu faslan lil mahiyati musawin laha, dia itu menyamai baginya, bagi mahiyah. Wa min haitsu annal mumayyiz, dari segi bahawa sesungguhnya yang membezakan, huwal faslu, al-faslu akharu, fasal yang satu lagi, akhassu minha, dia lebih khusus, akhassu minha, daripada mahiyah. Okey, lebih khusus. Wa hiya a'ammu minhu, dan natik ini, jadi dhahik ini lebih khusus. Dan ia apa nama ni? Natik itu a'ammu minhu, lebih umum daripada fasal yang satu lagi. Li tahaqquqiha, kerana tahakkuknya apa nama ini, mahiyah itu bil faslil akhar, nyata dan sungguhnya mahiyah tersebut dengan fasal yang satu lagi. Apa nak khabar ni? Dari segi natikun, dia bagi contoh, al-insan hayawanun natikun au dhahikun. Ini dia contoh. Idza furidha, jika kita andaikan, anna dhahikan faslun zati, kita katakan dhahik itu fasal juga, yang masuk dalam takrif juga. Maka fanatikun min haitsu kaunuhu faslan lil mahiyah, natik ini dia itu menjadi fasal kepada mahiyah. Mahiyah insan itulah. Musawin laha, dia menyamai bagi mahiyah kepada insan. Wa min haitsu annal mumayyiza huwal faslul akhar, dari segi bahawa yang membezakan ialah fasal yang satu lagi, iaitu dhahik, maka akhassu, natik itu akhassu minha, lebih khusus daripada mahiyah. Okey. Wahiyya, dan ia mahiyah itu a'ammu minhu, lebih umum dengan daripadanya. Mahiyah itu, iaitu al-insan itu lebih mahiyah itu lebih umum daripadanya, daripada apa ni, natik tadi. Li tahaqquqiha bil fasl akhar, kerana tahakkuknya, kerana sungguhnya mahiyah itu dengan adanya fasal yang satu lagi, iaitu dhahik, iaitu dhahik. Okey, ini perbincangan dalam mantik.
Ar-rabi'u, selesailah tu. Yang keempat, i'tirad yang keempat, annal kalama fil hukmi al-aqli. Kalam ini, perbincangan ini pada hukum akal. Cerita ini tentang hukum akal. Fa ayyuda'in ila ta'rifi mutlaqil hukmi awalan thumma taqsimihi wa ta'rifi kulli qismin ala hidatih. Maka fa'ayudain, apa sebab musannif, apa sebab ia membawa kepada mentakrifkan hukum secara mutlak pada mula-mula, kemudian membahagikannya serta mentakrifkan setiap bahagian secara berasingan. I'tirad dia gini. Musannif sini mula-mula sebut pasal hukum. Cerita sekarang kalam musannif, kalam Imam Sanusi cerita hukum akal. Tiba-tiba syarih diterang hukum dulu. Apa sebab terang hukum dulu? Mutlaqil hukmi pada mula-mula. Lepas tu cerita pula pembahagian hukum kepada 3. Nampak tak? Dan diterangkan setiap hukum tu, hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Apa sebab begitu? Itu i'tirad dia. Wa ujiba, dan dijawab. Bi annal hukmal aqliyya, bahawa hukum akal itu akhassu min mutlaqil hukmi, lebih khusus daripada semata-mata hukum. Memanglah hukum akal tu lebih khusus daripada hukum secara umum, secara mutlak. Wa ma'rifatul akhas, dan mengetahui yang khusus, mutawakkifatun, terhenti, ala ma'rifatil a'am, daripada mengetahui yang lebih umum. Tahu khusus, nak tahu khusus kena tahu umum dululah. Contoh kata waktu fi ma'rifatil insan, seperti terhentinya nak mengetahui, nak mengenal insan tu ala ma'rifatil hayawan. Nak tahu manusia tu apakah hakikat dan sifat dia, kena kenal lah apa itu hayawan. Kerana takrif insan tu hayawanun natiq. Jadi nak tahu yang khusus kena tahu umum. Masalan, contohnya. Sebab itu dia sebut betul lah perbincangan berkaitan hukum akal, tapi dia ceritakan hukum min babi ta'rif bil a'am. Nak mengetahui yang umum dulu, kemudian baru tahu yang khusus. Wa aidan, lagi pula, falamma tatkala zakaral musannifu al-hukma, apabila musannif menyebut hukum, wa qayyadahu bil aqli, lagi pula dia kaitkan dengan akli, dengan akal. I'lam annal hukmal aqliyya yanhasiru, kan, dia kaitkan hukum dengan akli. Maka ulima minhu, diketahui daripadanya, anna hunaka hukman ghaira aqliyin. Bila datang hukum dan dikait dengan akal, maka kita tahulah bahawa di sana ada hukum selain daripada hukum akal. Fatashawwaqat, maka tashawwaqatin nafsu, maka teringinlah hati itu, teringinlah hati ila bayani dhalikal ghaib, untuk menerangkan, untuk mengetahui apa yang lain itu. Bila sebut hukum, hukum pula dikait dengan hukum akal. Tidakkah hati ni rasa nak tahu? Kalau sifat manusia, memang sifat manusia ingin tahulah. Naklah tahu kepada apa hak lain daripada akal tu. Nampak tak? Maka fahtaja syarihu, maka berhajat oleh syarih ila bayanil hukmi, untuk menerangkan hukum min haitsu huwa, dari segi dia itu hukum tu sendiri. Nak terang hukum secara umum dulu. Wa taqsimihi, dan berhajatlah dia untuk membahagikan, menerangkan pembahagiannya ilal aqsami thalathah, kepada 3 bahagian, hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Supaya apa? Liyatawassala bidzalika, supaya menyampaikan dengan demikian itu, ila ma'rifati dzalikal hukmi al-muqayyad bil qaidi al-madhkur, untuk mengetahui kepada hukum yang dikaitkan dengan qaid yang disebutkan. Apa dia? Al-aqli. Jadi terang umum dulu supaya akhirnya dapat sampai kepada hukum al-hukm al-aqli. Kita kaitkan dengan akal itu. Okey. Wa ma'rifatu ghairihi min baqiyatil aqsam. Dan juga wa ma'rifati yatawassala bidzalika ila ma'rifati dzalikal hukm muqayyad bil qaidil madhkur wa ma'rifati ghairihi, dan mengetahuinya
apa nama ni? Min baqiyatil aqsam, mengetahui daripada baki-baki bahagian hak lain, hukum syarak dan hukum adat. Okey, habis. Wa'lam, ketahuilah kamu, annaka, bahawa sesungguhnya kamu, idza qulta, jika kamu kata Zaidun qa'imun mathalan, kamu kata Zaid itu berdiri contohnya. Faqad ishtamala hadha tarkib, maka sungguhnya telah mengandungilah oleh susunan tarkib ayat ini ala mahkumin alaihi. Pertama ada mahkum alaih. Apa dia mahkum alaih? Wa huwa Zaidun. Zaid itu mahkum alaih nama, yang dihukumkan ke atasnya. Siapa yang dihukumkan ke atasnya? Itu Zaid. Wa mahkumun bihi, yang dihukumkan dengannya. Apa dia? Wa huwal qiyam, iaitu qiyam, berdiri. Wa nisbatun, ada nisbah. Apa dia nisbah? Wahya thubutul qiyam li Zaid. Sabit qiyam bagi Zaid, itu nisbah dia. Wa idraku kullin min hadhihi thalathah, dan idrak, faham, dan kita tahu dan faham setiap daripada tiga ni. Kita faham Zaid, kita faham qiyam, kita faham nisbah. Yusamma, ini dinamakan tasawuran. Wa idrak, bukan. Yusamma tasawurun. Yusamma dinama wa idraku wa hiya thubutu wa yusamma dinama tasawuran wa idrakan dak. Cuba tengok nuskah lain kawan ya. Tasawurun au idrakun gitu. Cuba tengok. Ataupun tasawuran atau tasawuran wa idrak. Wa idrakan. Cuba tengok nuskah lain. Ada nuskah yang berbeza ke? Yusamma, dinama akan ia. Nama apa? Inilah. Apa nama ni? Tasawuran. Dinama akan ia, akan sebagai tasawur. Tasawuran tu. Idrakan, yang satu lagi, idrakan tu. Idrakan ke idrakun? Salah. Apa lagi baca au. Tak ada berlaku ni. Silap. Silap ni. Tu kitab ni. Ia lari dah. Yusamma tasawuran abih wa idraku anna nisbah wa gitu. Tasawuran. Ni masalah tak ada titik ni. Jadi kena titik, kena asing sikit. Yusamma tasawuran, titik. Okey. Wa idraku, jumlah baru. Jumlah baru. Wa idraku anna nisbata waqi'atun aw laysat biwaqi'atin yusamma tasdiqan. Baru betul. Baru betul. Jadi ni kena apa ni? Wa idraku kullin min hadhihi thalathah yusamma tasawuran. Titik situ tak. Kena asing tu. Wa idraku anna nisbata waqi'atun aw laysat biwaqi'atin yusamma tasdiqan. Dan kita faham nisbah itu berlaku atau tak berlaku, itu dinama tasdiq. Nampak tak? Itu dinama tasdiq. Okey. Habis. Panjang ni. Kat mana nak berhenti ni? Kita baca dulu, tengok. Okey. Wa hukman. Yusamma tasdiqan. Okey, dinamakan tasdiqan. Wa hukman, dan dinamakan juga sebagai hukum. Orang panggil hukum dan juga bagi tasdiq. Okey. Habis. Titik situ. Ni kitab lama ni tak ada berhenti. Okey. Wa zahiru ibarati syekh, dan zahir ibarat daripada kalam syekh, ibarati syarih, wa zahiru ibarati syarih, zahir ibarat syarih Syekh Hudhudi, annal hukma fi'lun, bahawa hukum itu fi'il. Boleh dah berhenti situ sah. Nampaknya boleh berhenti situ. Wa zahiru ibarati syarih annal hukma fi'lun haitsu arrafahu bil itsbat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Berhenti situlah.
Nampak tak? Jadi hilang fokus tu, kena berhenti lah. Nampak tak? Siapa baca sambung lah tu. Maknanya kena uh, kena berhenti dah tu, hilang fokus dah tu. Okay, wa zahiru ibarati syari. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Seperti situ, insyaAllah kita sambung pada kesempatan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.